Kita kembali lagi menerusi Ramai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Kalau tadi kita sempat memberikan dengan segmen keusahawanan dan pelengkap sajian. Kita masih lagi tanya apa sebenarnya pelengkap sajian, sama ada dalam bidang masakan ke, dalam bidang perniagaan ke, dalam bidang apa sajalah. Namanya juga sajian, namanya juga pelengkapan, pelengkap. Jadi kalau pelengkapan ni, tentunya kita inginkan sesuatu usaha yang memberikan suntikan semangat kepada petani, kerana dengan adanya petani berusaha untuk mencapai kejayaan berkenaan, itulah merupakan pelengkap dalam bidang perniagaan. Jadi pelengkap sajian ini memanglah ada sangkut pautnya, insya-Allah. Dengan masakan mungkin juga mungkin, ia berguna, ia diperlukan untuk yang memasak, dan juga ianya diperlukan juga bagi mereka yang berniaga. Betul. Ada penceritaannya. Betul. Baik, kami bawakan kepada Auda di mana akan membincang lebih lanjut mengenai dengan pelengkap sajian ini. Memang banyak yang tertanya-tanya. Kita ni sendiri pun tertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin dikongsikan. Dan bila melengkapkan sajian ini, sudah tentunya mungkinkah garam kah, mungkinkah gula kah, mungkin gula ataupun juga perasa dan sebagainya. Jadi untuk itu kami bawakan bersama dengan narasumber yang mulia Tuan Hazimi bin Abu Bakar, pengasas syarikat DTT bersama Auda, pengongsi lebih lanjut mengenai dengan pelengkap sajian. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Sihat ya. Jadi kami tadi tanya-tanya apa sebenarnya pelengkap sajian ini. Jadi mungkin Tuan boleh menjelaskan apakah jenis perniagaan yang sedang dijalankan ketika ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, terutama sekali bahagian Rampai Pagi, kerana memberi peluang kepada saya itu selaku wakil daripada syarikat Ditampoi Traders DTT untuk mengongsikan cerita, untuk mengongsikan pengalaman serba sedikitlah dalam wawancara pagi ini. Okey. Yang pertamanya, syarikat Ditampoi Traders ini adalah sebuah syarikat sebenarnya pemproses makanan yang berasaskan rempah, makanan kering lah, macam itu. Dan juga ada kita ni juga membuat makanan instan yang kita ni boleh makan terus, yang bergoreng macam itu. Dan produk-produk yang ada di dalam syarikat Ditampoi Traders ni, kita ni ada serbuk bawang putih dan serbuk telur mesin, dan juga yang makanan instan ialah Pochitos. Ia berasaskan ubi. Kalau dulu sebelum dibagi nama Pochitos, ia adalah potato cheese ball. Jadi ditukar namanya lah. Kita invent sendiri ia punya ingredient apa, so kita bagi nama ya Pochitos. Buatan sendiri, ciptaan sendirilah tu hati. So basically syarikat Ditampoi Traders ini memproses serbuk ini daripada ia raw. Bukan kita repacking tapi kita ni memproses. Buat sendirilah. Buat sendiri. Buat sendiri. Okey. Jadi di sini bagaimana sebenarnya mula berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini? Sebenarnya syarikat Ditampoi Traders ditubuhkan tahun 2018. Tapi sebelum itu ingin saya kongsikan sedikit. Sebenarnya saya suami isteri dulu adalah penjual makanan di online, di atas talian. Dan pada mulanya makanan yang kami jual itu adalah Pochitos, yang tadi kami bagi nama Pochitos. Dan salah satu bahan mentah dalam satu ingredient dalam Pochitos itu ialah serbuk bawang putih. Satu. Jadinya pada masa itu serbuk bawang putih ini kita ni is not easy to find di supermarket di negara kita ni lah. Cuma ada di certain supermarket yang adalah yang berjual. Dan kadang-kadang dah sampai hujung bulan dia sudah habis stok lahnya kita ni. Betul. So jadinya kalau sudah ia habis stok, kami punya jualan Pochitosan ni pun terjejas lah. Jualan Pochitos terjejas. So dari sana datangnya kita ni punya idea untuk kita ni cuba menghasilkan sendiri serbuk bawang putih supaya jualan Pochitos kita ni tu berjalan lancar lah macam itu. So jadinya masa tu kita menggunakan belajar daripada media-media elektronik inilah. Kita ni belajar banyak. Kita ni mencuba awal-awal, untuk menghasilkan sendiri serbuk bawang putih ini. Dan alhamdulillah masa tu berjaya. Dapat kita ni hasilkan serbuk bawang putih. Ialah jadinya sudah berjaya untuk kegunaan sendiri kan. Payahlah sebenarnya untuk awal-awal tu kita ni mengupas bawang putih itu sendiri, kita ni slice apa.
mengeringkannya dulu kalau tidak silap dulu kami cuba jamur dengan matahari itu. Mula-mula. Dan sudah berhasil untuk kegunaan kami sendiri. Sekali ada satu hari itu kakak ipar saya sendirilah datang ke rumah, lihatnya di dapur itu ada serbuk yang kami botolkan itu bukan untuk berjual sebenarnya, tapi melihat ini payah didapatkan di kedainya, boleh ku balik katanya. Kali dari sanalah datang timbulnya idea tu barang ini boleh dipasarkan sebenarnya kan. Betul. So dari sana kami bermula itu sebenarnya untuk kami menjual. Cuba memasarkan di pasar raya yang terdekat lah masa itu. Dan kami start mengambil license macam itu, dan kami start mendaftarkan nama syarikat di Tampoi Traders lah. Mula-mula satu produk dulu tu, mula-mula untuk serbuk bawang putih sahaja tu masa itu. Dan kami cuba memasarkan di salah satu pasar raya yang terkenal juga di negara ini. Ia ada 6 cawangan, dan di sana lah. Di sana kami pasarkan, dan alhamdulillah di 6 cawangan tersebut ada 6 cawangan tersebut. Dan alhamdulillah ia mendapat sambutan lah, ada demand lah. Kita ni setiap bulan ada demand, ada top up macam itu. Bermula dengan satu produk macam itu. Bawang putih, serbuk bawang putih. Kadang-kadang ada petani biasanya menggunakan serbuk yang lainnya, dan bawang putih itu tadi gunakan yang bawang putih benar-benar kalau memasak. Sebenarnya ada kelebihan kalau tani menggunakan serbuk bawang putih ni kali bagi orang yang memasak lah. Biasalah kalau memasak ni memang singkat rasanya, kan memotong bawang putih itu banyak sebiji itu saja dibaca-bacakan banyak tulasnya tu dikupas lagi. Jadi rimas. Jadi rimas lah. Sebenarnya dengan adanya sesuai juga dengan kita ni hari ini moden ni kan. Betul. So, isteri-isteri pun bekerja ya macam itu. Betul. Kadang ada masa lagi. Semua sekali yang instan. So kita ni gunakan saja senang. Betul. Jadi mau cepat lah sebenarnya, mau cepat. Jadi di sini dalam bidang perniagaan, bagaimana sebenarnya DARE membantu dalam perniagaan, dan apakah bentuk bantuan daripada DARE sendiri? Alhamdulillah. Sebelum kita ni berkunjung ke DARE untuk minta bantuan masa itu, kita ni sudah melihat potensi perniagaan ini kan. Jadinya yang saya sebutkan tadi, kita ni sudah memasarkan dia 6 buah cawangan pasar raya itu. So kita ni nampak yang this produk boleh pergi jauh lah. So di sana kita ni cuba berkunjung ke Darussalam Enterprise, ke DARE. Tujuan kami satu saja semula-mula tu, ke sana untuk macam mana mendapatkan dana capital untuk anak. Dan alhamdulillah DARE membagi tunjuk ajar macam mana, dan masa tu kita ni dapat microcredit lah daripada DARE. Daripada capital itu kita ni mendatangkan the facilities, machinery apa semua sekali. Pasal kalau cerita awalnya dulu untuk kami mensupply itu, semua sekali memproses sana ni cara tradisional. Kami menslice bawang itu dulu, suami isteri tu masa tu. Pakaiannya kita ni sesaban. Memotong. Kadang-kadang letaknya tu. Kadang-kadang letaknya dulu tu macam tu. Jadi mungkin dalam sehari berapa tu? Berapa dapat dihasilkan? Berapa mungkin? Kalau dulu lah secara manual. Kalau dulu secara manual, satu bag atau mungkin 3 hari lah. Pasalnya macam inilah, saya ambil contoh. Kalau saya kita ni mengharap bawang itu, slice itu kan, slice bawang itu. Kalau saya tok, kita ni laki-laki. Kalau isteri tak. Ya laju sedikit. Memang barangan ni memang kandi-kandang lah sudah bilang. Tapi alhamdulillah sudah kita ni mendapat microcredit tadi daripada DARE. So jadinya kita ni mendatangkan machinery apa. So alhamdulillah kita ni masa ni kalau sehari itu kita ni boleh proses sampai 7 bag. 7 bag ya. Sehari lah. Baik, mungkin dapat dijelaskan Tuan di Kaca TV Auda sebentar tadi mengenai dengan proses memotong bawang putih tadi. Mungkin dapat dijelaskan Tuan semasa di awal mulanya ataupun pada ketika ini. Indah nampak. Ini yang dulu sebelum kita ni menggunakan mesin. Ya, bukan. Memang sudah ada machinery masa tu. Ada yang sudah ada mission ni? Kira sebelum COVID lah. Sebelum COVID dulu. Macam tu. Ini this one kita ni top up bawang yang sudah berslice dan dimasukkan dalam dehydrator machine lah untuk proses pengeringan. Kalau dulu dijamur. Dulu yes. Masa dijamur itu dibandingkan dengan dipanaskan, adakah ketahanannya macam mana? Sama ataupun indah? Dijamur ini sebenarnya
satunya ikut cuaca. Betul. Ikut cuaca. Kadang-kadang sukses, kadang-kadang tidak sukses. Aha. It's not easy lah. Kalau hari kemarau mungkin dia memang sukses lah. Sukses, okey. Pasal kita ni jamur dia tu, ia mesti kering bawang itu sampai ia dapat dipatah. Berbunyi macam tu. Berbunyi. Ya, patah macam tu. Kalau ia masih lembut, artinya belum lagi. Belum lagi. Jadi dijamur lagi tu. So, macam ni kalau kita dapat saksikan, kami ada lawatan daripada syarikat pengedar lah. Pengedar tempatan yang membantu kami masa ni. So, yang membuat lawatan sambil pekerja itulah mentop up bawang. Okay. Ini sebelum COVID lah. Ya, sebelum Jadi COVID. masa ni sudah ada yang punya oven yang tersendirilah. Ada dehydrator machine namanya. Proses pengeringan masuk ke dalam dehydrator machine itu pun mengambil masa dalam 8 jam. 8 jam. 8 jam ya kering. Kering. Okey, Jadi lebih berbaloi lah dibandingkan dengan mengering secara natural lah ataupun semula jadi. So, sekarang kita ni boleh menghasilkan dalam 300 kilo dalam masa sebulan lah. Serbuk. Sebulan 300 kilo. Ya. Serbuk sahaja. Serbuk sahaja. Serbuk. Untuk pasaran domestik lah. Okey. Untuk pasaran. Jadi kalau 301 boleh berapa banyak botol serbuk? Kira dalam 400 carton lah macam itu. 400. Satu carton ada 12 botol. Okey. Okey. Atau maksimum yang kita ni boleh hasilkan lah. Untuk sebulan. Untuk sebulan macam itu. Nah, dengan fasiliti yang kita ada lah, dengan kapasiti kita. Jadi adakah perancangan untuk menambah lagi? InsyaAllah perancangan kita ni sebenarnya perancangan syarikat di Tampoy Traders ini juga kita ni akan cuba menembusi pasaran keluar sebenarnya atau perancangan kita ni yang terdekat lah. Dan even masa ni pun ada kita ni panggil ambassador lah daripada syarikat DTT ni yang berada di negara jiran. Kita ni cuba akan memasarkan Sabah dan Sarawak sebenarnya macam itu. Dan insyaallah kalau berjaya kita ni akan mendapatkan pengedar di sana, ada kerjasama dengan pengedar dari sana. So kita ni mungkin tidak akan lagi menggunakan macam yang home base factory itu. Masa ini kita masih di home base factory. Dan insyaallah nanti kita ni akan kita ni akan membangunkan proper factory insyaallah. Baik, untuk itu je Tuan ingin jadi ketahui mengenai dengan perkembangan setakat ini. Tadi kita menyentuh tentang serbuk bawang putih. Bagaimana pula dengan mungkin ada produk-produk lain dan juga penerimaan orang ramai. Okey, perkembangan saat ini ya masih lagi kita ni kira consider post covid lah. Ada struggle sedikit masa tu kan, 2 tahun yang lalu ni macam itu. Dan after ni post covid ni kita ni bergerak semula macam biasa dan kita ni akan cuba melebarkan lah, meluaskan lagi pasaran kita ni yang saya tadi ke Sabah dan Sarawak, dan di samping itu juga insyaallah dalam masa terdekat ini kami akan mengeluarkan satu SKU baru, itu serbuk halia. Sama juga yang kita ni proses sendiri juga dari Yaro tu macam itu. Insyaallah lah. Serbuk halia. Yang akan datang serbuk halia. Kalau ni sudah ada serbuk bawang putih, kemudian serbuk halia. Dan serbuk telur masin. Serbuk telur masin. Yang serbuk telur masin ni yang terbaru. Ini sama lama. Ini kira yang second. Yang kedua. Yang kedua selepas serbuk. Ini pun daripada kosong. Daripada kosong. Daripada telur masin. Proses menjadi serbuk. Macam mana tu proses telur masin jadikan serbuk? Sama juga kah cara prosesnya tu dengan bawang putih? Prosesnya sama juga, ya, dengan menggunakan dehydrator pengering. Yang bagusnya produk mana-mana produk yang dehydrator ni, ia punya lifespan-nya lama. Tapi tidak menggunakan bahan pengawet lah. Yang di sini tidak. Kalau serbuk bawang putih tidak. Ini 100% bawang putih. InsyaAllah. Seperti kita disasarkan biasanya kebanyakan produk-produk lain dari luar negara ada yang imitation saja, tiruan saja, rasanya sama tapi bukan ia. Dan alhamdulillah kalau habis kita yang ingin merasai serbuk telur masin, habis kita boleh membeli ataupun mencuba sendiri. Dan tadi sebelum kita ke udara ada Tuan menjelaskan perbezaan di antara yang kecil dan juga besar mengenai dengan serbuk telur masin ini, Tuan. Ini serbuk telur masin yang biasa lah. Yang biasa kami packingkan ya dalam kuantiti 200 gram. Artinya ia kosong. Artinya kalau kita ni menggunakan, dia kena bagi perisa sendiri. Diolahkan lagi lah. Kalau mau manis, tambah manisnya lagi, tambah gulanya. Macam itulah. Tapi yang this one ini sudah seasoning. Kita dipanggil premix.
Premix. Yang premix ini tinggal masak saja. Okey. Perisanya sudah ada di dalam, ada pedas sikit, ada manisnya sudah. Okey. Okey, senang. Tunjuk cara penggunaannya pun ada mention di sana. Jadi memang senang ya. Ni orang kata ni kesenangan untuk yang memasak, yang masanya cuma singkat sahaja. Betul. Apa yang paling penting, sediakan saja butternya ataupun minyak dan juga daun kari. Macam program masak memasak. Okey, kita ni kan berbincang lagi mengenai dengan perniagaan yang diusahakan ini. Kalau tadi kita ni sempat mengetahui perkembangannya dan juga di masa hadapan apa. Jadi sepanjang melalui bisnes ini ataupun perniagaan ini ada cabarannya. Jadi bagaimana kita mengatasi cabaran berkenaan? Cabaran of course mesti ada. Mana-mana dunia perniagaan, keusahawanan ini memang akan lari dari cabaran-cabaran. Tapi bagi kami syarikat Lita Petronas, cabaran yang paling terkesan bagi kami adalah kita ni semasa kita ni dilanda wabak COVID-19 lah. So dalam masa 2 tahun lebih kami memang menghadapi kesukaran dari segi production sebenarnya, kerana kita ni masih lagi home based factory. So dalam arti kata lain, kita ni punya pekerja pun memang ada di rumah kan. Betul. Pasal rumah kan. So jadinya kita ni terpaksa release diorang. In order untuk everybody stay safe lah. Yeah. So kita ni terpaksa release diorang dengan persetujuan masing-masing lah. Masing-masing takut kan masa tu. Betul. So jadinya masa tu kami berbalik bekerja menjadi 2 orang lah, suami isteri saja bekerja. Suatu cabaran kami di mana tu untuk supply the whole domestic market. Yeah. Bekerja cuma 2 orang. Artinya production kami getting slow. Jadi tapi di mana tu memang ada. Di mana alhamdulillah masih ada. Cabaran-cabaran macam itulah. Memang sukar ya. Bagaimana pula dengan bahan asas tuan semasa wabak COVID-19? Adakah sukar je untuk mencari? Yes, itu salah satu cabarannya juga. Kan saja contohnya macam packaging, bahan pembungkusan. Bahan pembungkusan ini kami ada vendor ya datangnya daripada China sebenarnya. Masa COVID itu ya kadang-kadang sebulan lebih macam itu. Sebulan lebih baru dapat sampai kemarin. Dan harga pun naik. Betul. Even bawang putih sendiri, yang raw pun masa itu naik lah. Betul. Dan salah satu cabaran ini menjelaskan bagaimana pula dengan harga bagi produk berkenaan, terpaksa dinaikkan ataupun masih disamakan? Produk kami masih sama harganya macam itu. Masih sama di pasaran, masih sama. Cuma kita ni yang kena profit margin itu kurang sedikit lah. Profit margin kurang. Itulah cabaran sebenar kalau dalam bidang perniagaan ni, terutama sekali dengan yang penting kita sustain lah. Betul. Kita sustain walaupun perlahan kan macam itu kan, tapi kita teruskan juga. Betul. Kita teruskan. Itu antara cabaran pada peniaga ataupun usahawan, dan juga apa yang kita ketahui setiap perniagaan ini memang ada cabaran yang perlu kita atasi. Jadi kalau tadi kita sempat mengatakan adanya perancangan seperti yang tuan katakan akan membuat serbuk halia. Jadi mungkin boleh ceritakan kalau perancangan tuan sendiri untuk serbuk halia, macam mana lagi prosesnya dan sebagainya. Kita ni buat serbuk halia ni sama saja macam serbuk bawang putih lah. Proses dari awal kita ni cuba akan menghasilkan 100% serbuk halia. So dalam arti kata lain, ia akan menjadi serbuk halia yang concentrated. Ia bukan ada campuran lain. So dengan penggunaan cuma mungkin di ujung-ujung sudu tu ia sudah equivalent tu macam satu tu halia macam tu. So artinya jimat penggunaannya lah. Yang pure. Dan of course kita ni akan pasarkannya di seluruh 4 daerah lah. Baik, mengenai dengan penjualan Pochito Tuan nak kongsikan. Mungkin dapat dikongsikan di mana jualannya pada ketika ini. Mungkin adakah maklum sajalah pada ketika ini kita lihat ada aktiviti-aktiviti ataupun juga acara-acara, manalah tahu ada juga mengikuti acara berkenaan. Okey, untuk Pochitos ini tadi sebenarnya Pochitos ini kita ni berjual di online itu tadi kita ni atau benar-benar kita boleh sustain even masa Covid pun ya jualannya masih alhamdulillah okey sampai sekarang. Dan ini post Covid, I think last July kita ni ada membuka satu store sebenarnya. Satu Pochitos Hut lah kita ni panggil. Kalau kita kongsikan dia di kawasan Melaut. Cuma satu simpang dengan Wahom Melaut lah. Alhamdulillah di sana. Dan pada hari ini
Pocitos berada di UTB, ada UTV Carnival hari ini. Masa ni ada acaranya berlangsung. Yes, Carnival ada UTB. Carnival UTB. Artinya kalau kan mau merasa Pocitos yang belum pernah mendengar Pocitos pun boleh Hadir di sana lah ya. Dan jangan lupa untuk membeli serbuk telur masin keemasan ini itu dapatkan premix. Dapatkan di Pasaraya. Saya lupa juga tadi beritahu. Ini selalunya kalau macam hotel ataupun chef ataupun penjual makanan di online, dia boleh beli secara yang 1 kilo kah, yang macam itu. Kami memang ada membuat packaging macam itu. Tapi perlu dihubungilah ya pihak tuan. Hubungi saya sendiri ataupun pihak kami distributor. Okey. Pihak distributor kami. Jadi tidak payah boleh balik ke di Bali tu banyak. Jadi Yalah, sekilo saja. Pasal ia digunakan Sekaligus. kan. Jadi di sini saranan tuan dan juga nasihat kepada para belia yang masih mencari pekerjaan dan ingin memulakan perniagaan. Alhamdulillah, kalau bagi saya lah untuk para belia ataupun pengusaha yang barukan mula menceburi dalam bidang perniagaan, kena ada ilmu juga lah. Ilmu perniagaan ini sekurang-kurangnya lah. Betul. Ya. Basic knowledge pasal bisnes ini je mesti ada macam itu. Ya. Dan paling mudah pergi ke Darussalam Enterprise. Ya. Ada orang banyak bootcamps, dalam banyak program untuk boleh mengajar macam itu. Dan jangan kita ni mudah berputus asa lah. Cabaran tu memang banyak, apapun kita ni buat memang ada cabaran. Betul. Tapi jangan terlalu fokus kepada permasalahan, kepada yang negatif lah. Betul. Pasal kita ni payahkan bergerak ke hadapan kalau sentiasa fokus on the negatif. Tapi kalau kita ni fokus ke yang baik, yang positif, kita ni dengan semangat. Selalunya kalau kita ni bersemangat, kita ni generate yang good idea lah. Betul. Kalau kita ni bersemangat macam itu, so insyaAllah akan terbukalah jalan itu macam itu. Ya. Dan satu juga apa yang paling penting dalam kita ni berusaha ni, selain daripada kita ni berikhtiar macam itu, ialah sentiasa berdoa lah. Berdoa dan perbanyakkan istighfar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bukakan jalan. InsyaAllah Allah. Ya, alhamdulillah. Tadi yang dapat kita bawakan dalam segmen keusahawanan, pelengkap sajian, pelengkap juga bagi bis kita yang ingin mengetahui cara berniaga dan juga perlu kita mengetahui pandai mengatasi apa jua cabaran dan juga masalah. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada pengasas syarikat DTC iaitu Yang Mulia Tuan Hazimi bin Abdul Bakar yang telah pun menjelaskan mengenai dengan pelengkap sajian pada pagi ini. Baik, terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah Auda dan juga Atul ya telah pun kami bawakan kepada Auda satu motivasi bersama dan juga contoh untuk petani jangan pernah untuk berputus asa. InsyaAllah akan ada jalannya dan ini antara cara yang terbaik dalam kita ni sama-sama melengkapkan lagi kehidupan kita ni. Perlu ada pelengkapnya. Antara kalau contoh saja kita ni mungkin ada kekurangan pada hari ini. Jadi pastikan mencari apakah yang boleh melengkapkan hidup kita ni dengan adanya sekurang-kurangnya senyuman yang boleh Auda ukirkan. Betul, tepat sekali. Dan kalau tadi kita mengikuti segmen keusahawanan iaitu pelengkap sajian dan